Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min azaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian, kepada subscriber, kepada para penonton sekalian. Okey, hari ini saya ingin berbincangkan topik berkenaan dengan resume. Check it out for this topic. Alright, sebelum lebih jauh lagi jalan tu kan, untuk menerangkan resume ni, saya ingin surface lah berkenaan resume ni. Sebenarnya saya nampak di seluruh Malaysia, saya nak mau sebut pasal dunia lah, di seluruh Malaysia ni terlalu banyak orang jual template untuk macam mana buat resume dengan betul apa semua. Bagi saya itu daripada diri diorang sendirilah, daripada orang yang ingin kongsi ilmu tu. Tak ada masalah, diorang mau jual ke, diorang mau buat tempat ke apa, tak ada masalah. Cuma this is my advice, which is you can Google it by yourself, you can check it by yourself, then take some advice with someone more experienced. An example is your brothers, if you have your sisters, if you have your fathers, your uncle, your auntie. So the conclusion is it's better for you to ask for your family first before you searching for another site. Cari di luar juga, tanya itu ini. Tapi untuk kamu mantapkan kamu punya resume itu tidak semestinya perlu berbayar. Benda ni kamu kena semak sendiri, cek sendiri. Dan kalau macam saya sendiri, memang saya pernah buat resume saya sendirilah, template saya sendiri. Saya buat template saya sendiri, saya cek, saya Google dan saya compare. Ada 5 lah contoh resume saya ambil. Ada tengoklah perbezaan setiap satu tu dan saya nampak sana ada satu persamaan. Bukan tengok template tu sebenarnya, tapi saya tengok konten. Daripada konten tu lah sebenarnya saya develop saya punya resume sendiri. Saya sendiri ada buat satu video resume lah masa saya degree dulu, masa saya belajar English Occupational Purpose. Itu sebenarnya tu assignment. Kamu boleh check on my channel, then check my video, ataupun kamu tap UK29480. Kita proceed dengan kita punya yang pertama, iaitu kita punya konten. Konten di dalam resume tu penting lah sebenarnya, tapi saya hanya highlight certain part sahaja, tidak semualah saya highlight. Mungkin kamu boleh dapatkan daripada mana-mana lagi YouTubers ke, daripada mana-mana blog, daripada mana-mana sumber kamu. Pengalaman saya sebagai seorang job hunter ni, apa yang penting di dalam konten yang perlu ada di dalam resume itu adalah maklumat diri kamu, berkenaan dengan kamu punya maklumat diri. Dalam maklumat diri kamu tu, apa yang utama yang perlu kamu semak ataupun kamu perlu baiki adalah email kamu. Okey, email first. Email ni sangat-sangat penting sebenarnya. Kalau boleh kamu ubahlah email tu. Janganlah pakai email yang macam kebudak-budakan tu. Ubah. Kalau boleh bagi full name, bagi full name. Kalau terlampau panjang, cuba singkatkan. Okey, yang kedua pula ke dalam maklumat diri kamu tu, kamu punya nombor telefon. Nombor telefon tu sama ke tidak yang kamu gunakan sekarang? Senang dikontak ke tidak? Senang untuk dihubungi ke tidak? Okey. Yang ketiga pula berkenaan dengan alamat kamu. Alamat ni sebenarnya penting. Kalau kamu, sebagai contoh, kalau kamu memohon kerja tu berada di Semenanjung, tapi kamu sekarang berada di Sabah, then kalau kamu letak alamat tu mengikut alamat IC kamu, dan bila syarikat yang kamu apply di Semenanjung tu berminat untuk mengambil kamu, tapi bila dia tengok kamu punya resume tu sekarang ni kamu berada di Sabah, ianya akan menjadi satu isu lah kepada diorang. Dia akan membangkitkan isu, adakah orang ni mampu ataupun tidak datang ni. Dia akan mula mempersoalkan kamu. Di sana sudah jadi bad impression lah. Alright, so the next one is education kamu, iaitu pendidikan kamu. Ini sebenarnya sangat penting dalam pendidikan ni sebenarnya, untuk kamu meletakkan di dalam resume. Dalam susunan pendidikan tu kamu kena cun atur. Ada yang mengatakan yang kamu kena susun daripada rendah ke tinggi, ada yang katakan susun daripada tinggi ke rendah. Dan daripada tinggi ke rendah, rendah ke tinggi itu adalah daripada diri kamu sendiri sebenarnya. Okey, daripada first impression syarikat yang melihat resume kamu tu, dia tidaklah ada spesifik sebenarnya perlu ikut tinggi ke rendah, rendah ke tinggi. Tapi dalam kerajaan, dalam interview kerajaan memang adalah diterapkan yang itu. Saya tak berani cakap banyak sebab saya pun baru sekali interview dengan government ni, jadi saya tak berapa tahulah. Cuma kalau in generalnya
memang saya akan sendiri buat daripada tinggi ke rendah. Ianya untuk menunjukkan, ini bagi pendapat saya sendirilah, ianya untuk menunjukkan yang bahawa kita punya latest pendidikan tu sampai level mana. Okay. Alright, so the next one is our experience, pengalaman dalam pekerjaan. Okay, saya faham ada sesetengah fresh graduate tu tidak mempunyai pengalaman kerja sebenarnya. Tapi dalam kehidupan kamu universiti tu sebenarnya kamu banyak pengalaman kerja. Tidak semestinya kamu bekerja yang betul-betul bekerja lah, yang ikut masa 8 ke 5 petang, 8 pagi ke 5 petang, lepas tu ada overtime apa semua. Istilah kerja ni it's too subjektif lah. Kau buat assignment, kau buat laporan di dalam kau punya pengajian itu sebenarnya juga adalah satu kerja. Kenapa saya katakan kerja? Sebab kamu boleh develop diri kamu di sana. Antara yang kamu boleh develop adalah how to write a proper report, how to write a discuss with a team. Itu sebenarnya adalah salah satu pengalaman kerja. Okey, kalau bagi yang last year lah, student tahun akhir, saya sarankan dalam pengalaman kamu tu kamu letak kamu punya thesis, tajuk thesis. Kamu buat tajuk thesis pasal apa dan bagi tahu kamu punya cara kajian kamu macam mana, metodologi kamu macam mana lah. Dan daripada sana diorang boleh nampak sebenarnya apa yang kemampuan kau boleh buat. Okey, ini adalah untuk pengalaman yang belum cukup lah sebenarnya. Seterusnya adalah berkenaan dengan pencapaian kamu. Pencapaian ni tidak semestinya pencapaian yang terlalu tinggi, tidak semestinya pencapaian kamu yang terlalu gap. Dia sebenarnya pencapaian yang telah kamu capai dalam diri. Contoh, saya sendiri, saya capai dengan futsal di UTM, Johan Inter College. Itu pun salah satu contoh achievement. Dan bagi saya yang paling tinggi pencapaian saya adalah saya one of the best JPP in Malaysia pada tahun 2012. So itu juga adalah salah satu pencapaian. Tidak semestinya pencapaian ni kau perlu dapat Dean List. Tidak semestinya pencapaian ni kau perlu anugerah daripada dekan, anugerah daripada mana-mana pihak lah. Mana-mana yang kamu boleh capai sendiri dan kamu boleh masukkan dalam resume tu, letak. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan course, iaitu course yang kamu ambil lah. Sebagai contoh, kalau macam saya sendiri, course Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim, kami memang aspek untuk masuk kerja di dalam perkapalan, dunia perkapalan, iaitu seafarers lah. Dan ada beberapa course yang kami perlu ambil, iaitu antaranya adalah basic training, tanker familiarization, extra kami ada juga ambil DSD. Okay. Cuma saya sendiri, saya dah ambil course dalam safety health officer. Then it's in addition sebenarnya. Jadi course-course yang saya sebut tadi itu sebenarnya adalah additional, penambahan harga dalam resume. Kalau boleh, kalau mau ambil sijil tu, ambil yang telah di-recognized by authorities. Ini saya rasa poin yang terakhir lah saya mau terangkan, iaitu berkenaan dengan kamu punya kompetensi, dengan kamu punya skills ataupun attributes yang kamu boleh bagi kepada diri kamu sendiri di dalam resume kamu tu. Okey, sebagai contoh lah, skills perlu kamu ada yang basic one lah. Saya rasa adalah berkenaan dengan communication kamu, dengan kamu negotiation kamu, interpersonal skills, dan kamu boleh work independently with a productive, with a proactive, with a versatile. Benda-benda di dalam resume kamu sendiri supaya company tu nampak yang kamu ni betul-betul kompeten di dalam jawatan yang ingin diorang tawarkan. Okey, untuk kamu memilih skills ataupun kompetensi yang sesuai di dalam resume kamu tu, untuk kamu letak, kamu kena tengok jawatan yang kamu pohon tu. Kamu tengok dia punya description. Dalam description setengah company bagi tu, sebenarnya dia sudah nyatakan skills-skills yang ada. Alright, dan ada sedikit penambahan lah, iaitu ni additional information. Mana dalam additional information ni kamu boleh letak kamu punya language, kamu punya ada medical check up. Kalau kamu ada pasport, masukkan di dalam, masukkan saja semua. Ini yang saya cakap ni kepada fresh graduate lah, yang untuk memulakan diorang punya job hunting. Okay. Alright, sebelum saya lupa, sebenarnya dalam resume kamu tu, untuk kamu hantar ke syarikat yang kamu ingin pohon tu, jangan kamu gunakan resume yang sama untuk setiap syarikat yang kamu ingin hantar. Sebab syarikat yang kamu hantar tu mempunyai job description yang berbeza berdasarkan punya position yang kosong. Even position yang sama, tapi job description tu tidak sama sebenarnya.
Kalau kamu cek betul-betul lah benda tu, itu benda tu selalu orang terlepas pandang. Right, okay, demikianlah saja topik yang ingin saya bincangkan, iaitu resume kamu. Okay, cuma sebelum saya menamatkan video ni, saya ingin memberi sedikit nasihat lah punya penulisan resume itu. Just make it carefully, make it very details, show resume that this is yourself. Tunjukkan di dalam resume kamu tu, itulah diri kamu yang sebenar. Okay, jangan rasa was-was itu ini. Okay, kalau ada apa-apa kekurangan di dalam penerangan saya minta maaf. Dan kalau ada apa-apa tersilap pun saya minta maaf. Dan memang saya tahu ada poin-poin yang saya tidak sebutkan. Apapun, be a creative person, be a creative student, be a creative employee, then make anything that make sense. Be careful dalam pencarian kerja, dan check every single details when you apply the job. So no need to worry, and wish you all the best and good luck for all the students. And that's it from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Bye bye.